Yahya, Nabi Allah Zakaria, dan juga Nabi Allah Isa. 3 Nabi serangkai yang hidup sezaman. Makna kata kalau kita ni ada 3 orang pemimpin yang hebat-hebat belaka, sepatutnya kita ni jadi orang baik lah. Tapi orang Yahudi dia tak makan saman. Akhirnya mereka lah yang bertanggungjawab. Bekerjasama dengan pemerintah Rom Timur pada waktu itu, membunuh Nabi Allah Yahya, membunuh Nabi Allah Zakaria, dan juga merancang untuk mensalib Nabi Allah Isa, Nabi mereka sendiri. Yang akhirnya, kesannya apa? Kesannya walaupun dulu mereka ni berkomplot dengan kerajaan Rom Timur untuk membunuh Nabi Allah Isa, tetapi 50 tahun lepas tu akhirnya orang Rom Timur pun tak percaya dengan orang Yahudi ni. Seperti mana yang berlaku dalam banyak dalam sejarah. Orang Yahudi ni bila duduk lama dekat satu negara, mula-mula mungkin mereka ni baik. Seperti mana orang Yahudi yang duduk dekat negara Mesir. Apabila Nabi Allah Yaqub berhijrah daripada Palestin, duduk kat Mesir. Mula-mula mereka ni terima oleh masyarakat. Tapi beberapa dekad lepas daripada itu, bila zaman Nabi Allah Musa, mereka ni dah jadi lain macam. Mereka ni golongan pendatang. Tapi akhirnya mereka ni membuat pelbagai tindakan yang menyebabkan penduduk asal jadi tak senang, jadi kurang selesa. Mereka memonopoli ekonomi dan secara tidak fair dan seumpamanya. Jadi dengan sebab itu kita perhatikan akhirnya 50 tahun lepas kewafatan ataupun lepas Nabi Isa ni diangkat ke langit. Dalam Quran pun disebut wafat juga, tapi wafat ni merujuk kepada diangkat ke langit lah. Apa yang berlaku adalah akhirnya orang Yahudi sekali lagi, buat kali kedua, mereka ni dihalau keluar oleh kerajaan Byzantium Timur di bawah pemerintahan Raja Titus. Dihalau keluar dan pada waktu itulah mereka ni duduk merempat. Duduk merempat ni kalau kita perhatikan, kalau boleh share skrin saya, kalau boleh share skrin saya, duduk merempat itu adalah satu senario yang mana dikenali senario berkenaan sebagai duduk dalam diaspora. Mereka ni pernah duduk dalam diaspora, iaitu satu keadaan yang mana mereka ni tak ada negara mereka sendiri. Pada waktu itulah mereka ni hidup merempat. Mereka ada di antara mereka yang pergi ke belah barat dunia. Ada di antara mereka yang pergi, sebagai contohnya, pergi ke China. Pasal tu ada orang Yahudi keturunan China, ada juga. Ada di antara mereka yang pergi ke India, ada juga. Ada di antara mereka yang pergi ke negara Afrika. Kalau di beberapa wilayah di Afrika Timur, seperti di Habsyah, di Nigeria kan, jangan terkejut ada orang Yahudi Afrika. Orang Yahudi Afrika, mereka ni berkulit hitam. Dipanggil sebagai Jewish Alpha. Okay, dan mereka ni pun ditindas juga oleh orang Yahudi kulit putih ni. Dia panjang ceritanya. Dan jangan terkejut bahawa sebenarnya mereka juga pernah melarikan diri sampai ke negara kita, sampai ke tanah Melayu. Dekat mana? Mereka pernah membuat perkampungan, antaranya seperti mana yang tuan-tuan boleh tengok, mereka pernah duduk di Pulau Pinang. Bukan nak kata orang Penang ni keturunan Yahudi. Saya tak kata macam tu. Jangan marah pula orang Penang. Saya tak kata macam tu. Tapi sejarah membuktikan bahawa orang Yahudi pernah duduk dalam diaspora. Mereka ni menjadi bangsa yang merempat. Tak ramai bangsa di dunia yang suka dengan mereka ni. Lalu di antara tempat mereka ni menyelamatkan diri, akhirnya mereka pergi ke negara-negara orang Islam. Terutamanya negara-negara yang di bawah pemerintahan Osmaniyah. Mereka minta tolong untuk dapatkan shelter, dapat perlindungan. Contohnya kalau kita pergi ke Georgetown, tak jauh daripada Menara Komtar. Ni Menara Komtar ni. Tak jauh daripada Menara Komtar. Kita akan dapat lihat di situ ada Jewish Cemetery. Jewish Cemetery dan perkuburan tu masih ada lagi. Dan kalau kita tengok sensus ataupun bancian yang pernah dilakukan oleh pendatang-pendatang Yahudi di Pulau Pinang antara tahun 81 hingga tahun 1941, kita perhatikan jumlah mereka ni agak signifikan. Tidaklah ramai. Paling ramai pun mungkin mencecah 200 orang saja pada satu masa. Sehinggalah akhirnya apabila pergerakan Zionis dilahirkan pada tahun 1897. Zionis dia ditubuhkan tahun 1897. Di mana? Di Switzerland. Apa tujuan Zionis ini ditubuhkan? Tujuannya adalah mereka ni nak mendapatkan kembali negara bangsa mereka. Pasal mereka ni satu-satunya bangsa yang tak ada negara bangsa mereka. Jadi pasal tu mereka menubuhkan pergerakan politik yang dikenali sebagai pergerakan Zionism untuk mendapatkan mereka punya negara itu sendiri. Jadi pasal tu apabila kita membicarakan persoalan Israel, Yahudi, Zionis, kadang-kadang kita kena berhati-hati juga kerana istilah-istilah ni kita kena faham betul-betul. Contohnya, kalau kita sebut nama Israel,
Israel ni yang mereka jadikan sebagai nama kepada negara mereka sekarang ni, sebenarnya Israel ni dia adalah merupakan nama gelaran bagi Nabi Allah Yaqub yang bermaksud hamba Allah ataupun kekasih Allah. Okay, pasal tu saya sebut tadi, bila dalam Al-Quran, apabila Allah sebut Bani Israel, majoriti ataupun kebanyakan ayat Bani Israel ni merujuk kepada orang Yahudi yang pada saat peristiwa itu berlaku, mereka sedang beriman dengan Nabi mereka. Ini lambangnya. Nampak macam ada Star David ya, ada bintang 6 bucu tu kan. Nanti kita akan tengok dengan lebih lanjut lagi. Ada juga istilah Yahudi. Yahudi merujuk kepada Yahuza, anak kepada Nabi Allah Yaqub, yang akhirnya berhijrah daripada Palestin pergi ke Mesir ikut anak dia Yusuf. Okey. Jadi kerajaan Yahuza ni adalah kerajaan Yahudi yang dikalahkan oleh Nebuchadnezzar yang saya sebut tadi lepas daripada kematian Nabi Allah Sulaiman alaihi assalatu wassalam. Pasal tu mereka ni memanggil dipanggil bangsa mereka sebagai anak-anak Yahuza ataupun Yahudi. Sementara Zionis pula, Zionis ni dia bukannya merujuk kepada identiti bangsa sangat. Tapi Zionis ni sebenarnya dia adalah merupakan haluan politik. Pergerakan politik yang berhaluan kanan. Dalam politik moden ni bila sebut kanan, kanan ni merujuk kepada pergerakan yang pro kepada bangsa. Dia pergerakan yang merujuk kepada bangsa. Kalau belah kiri ni lebih kepada sosialis. Kalau belah kanan ni dia lebih kepada bangsa lah. Kalau dia pelampau kanan, maksudnya dia extreme right. Kalau yang moderate ni, dia tengah-tengah, tengah kanan, central right dipanggil. Ini bahasa politik lah. Okey, jadi Zionis ni, sekejap ya. Oh, saya punya komputer restart balik ya. Minta maaf. Jadi kalau saya sebut tadi, sebenarnya Zionis ni, dia adalah merujuk kepada, Zionis, dia adalah merujuk kepada bangsa pergerakan politik, yang mana pergerakan politik Zionis ini cuba untuk mencari satu negara bangsa mereka sendiri. Pasal tu apabila ditubuhkan tahun 1897, apa yang mereka lakukan ialah mereka cuba untuk berbaik-baik dengan kuasa kolonial dunia pada waktu berkenaan, iaitu penjajah British lah. Mereka bekerjasama dengan British, mereka melobi British supaya berikanlah kepada kami satu negara supaya menjadi shelter, menjadi national home kepada orang Yahudi. Jadi pada permulaannya, negara yang mereka sasarkan dekat mana? Pada permulaannya mereka mensasarkan antaranya negara dulu. Kalau kita bincang pasal serangan bom berani mati dekat bas ke dekat tempat awam ke, sebenarnya orang Yahudi yang mula buat dulu. Pertubuhan-pertubuhan mereka seperti mana pertubuhan Israel dan banyak lagi pertubuhan pengganas antara tahun 1917 sampai tahun 48 tu, mereka banyak melakukan serangan-serangan berani mati dan juga serangan untuk membunuh penduduk kampung Arab Palestin, dan daripada kampung-kampung itulah tak pasal-pasal mereka membina pertempatan haram mereka. Dan benda yang sama itulah sedang berulang dalam bentuk yang moden sekarang ni. Kalau dulu mereka menumpahkan darah, tapi sekarang ni mereka cuba untuk menguasai Palestin dengan menggunakan proksi baru mereka, iaitu Amerika Syarikat. Jadi adakah benar dakwaan bahawa Haikal Sulaiman ataupun Temple Solomon tu wujud kat situ? Sebenarnya mereka, kalau kita pergi ke Jerusalem, bila kita tengok dalam Masjidil Aqsa tu, mereka mendakwa di tapak Masjidil Aqsa itulah letaknya tapak Haikal Sulaiman mereka tu. Itu dakwaan mereka. Bagi penganut Yahudi Ortodoks, penganut agama Judaism yang Ortodoks, contohnya adalah daripada kalangan ahli-ahli NGO, beberapa NGO yang anti-Zionism. Ada juga orang Yahudi yang anti-Zionis. Mereka menyatakan bahawa orang Yahudi tak boleh lagi masuk ke Jerusalem. Itu mengikut kepercayaan agama Yahudi Ortodoks. Kerana mereka percaya bahawa orang Yahudi hanya boleh masuk kembali ke dalam Jerusalem setelah mana lahirnya Mesiah mereka. Lahirnya Imam Mahdi versi mereka. Baru boleh masuk. Pasal tu, pergerakan politik Zionism ni, mereka ni hanya mempergunakan agama mereka untuk mendapatkan pemilikan Jerusalem itu. Okay, kalau kita pergi ke Masjidil Aqsa, mereka percaya bahawa itulah di tapak Haikal Sulaiman. Sedangkan mereka dah bertahun-tahun membuat excavation dekat bawah Al-Aqsa tu. Mereka dah banyak mereka melakukan excavation. Mereka banyak menggali terowong untuk mencari artifak. Betul ke ada
ada bahan-bahan yang kembali kepada pembinaan Temple of Solomon itu berada di bawah berkenaan. Tak pernah satu pun bahan artifak yang mereka temui. Bahkan yang mereka temui adalah artifak milik orang Islam semasa zaman Umayyah. Okey, jadi setakat ini dakwaan mereka tu adalah dakwaan yang tidak berasas. Tanpa kita menafikan, mungkin juga Al-Aqsa ni dulu adalah masjid yang dibina kembali oleh Nabi Allah Sulaiman. Jadi orang beriman dalam kalangan bangsa Bani Israel pun adalah orang beriman dan mereka pernah solat di situ. Okey, jadi itulah Ustaz Asno, kenapa kita perhatikan orang Yahudi ini betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan cengkaman ke atas wilayah Palestin, khususnya di Jerusalem sekarang ni.